masuk syurga neraka benda tu. Tapi orang macam ni. Kalau dapat tauhid semua sifat. Betul abang cakap tu betul. Kadang majlis-majlis lain tu main dengan bah apa semua tu. Penuh stadium penuh ni apa semua tapi benda sama. Selamat tu penuh. Kat Serikat kan? Selamat tu ada satu dekat Azaidros yang datang. Dekat satu tafsir. Apa? Dia punya penuh lalu. Jam. Lepas lagi datang selamat tu banyak pedor. Oh, pedor datang penuh. Berderit-derit takut dia banyak kaki. Tu tak termasuk ustaz ustaz lain tu. Dan nama ada ustaz datang tu. Tapi tu lah dapat apa ni? Ketawa je lah. Tanya balik apa ustaz tu. Saya tanya balik dapat apa? Oh dapat ustaz tu kelakar tu lah dapat. Ilmu haram. Tak ada. Faham. Buka yang luar lah. Ni buka. Orang tu tak datang. Bukan saya cakap. Paling datang pun handsome lah ustaz tu. Handsome dapat. Ilmu habis. Baik. Ya. Dari Segamat Johor. Johor kan dekat. Tapi dia cakap tu saya mau benda macam ni pasal tak ramai orang sedar. Kalau saya kata kalau nak ada bahagian masing-masing. Contoh dia Raja Lawak, biarlah dia buat lawak. Betul tak? Jadi kita buat kadang-kadang kat Facebook tu kena, kat YouTube tu kena tulis kelakar habis. Amin. Takkan kita nak kena buat sampai macam tu nak bagi orang tengok. Itu sebab saya punya post, saya punya video kan. Apa nak tengok betul tengok punya pasal apa? Pasal kita cakap benda yang ada dan connected to connection lah. Orang yang nak mencari dia tahulah yang kita semak apa. Tapi yang jadi masalah tu bukan masa dia dah nak tuduh orang sesat ni. Bukan mudah nak tuduh orang sesat. Kalau nak tuduh orang tu tak elok ke, pelik ke, rambut ke, boleh. Tapi kalau nak tuduh sesat ni bukan satu benda yang mudah. Kalau buat belajar ni nak menang orang yang handsome pakai jubah, tinggal lah. Tak payah nak menang. Orang tak menang ni. Itu tolak. Itu ya juga. Dahsyat ni. Bukan nak kata yalah, kita ni bukan nyali sangat pun. Mayak lagi tak pernah semayang. Dia tanya dia cakap ni pernah semayang langsung. Adalah sehari dua tu. Sekali dua lah semayang tu. Dah sampai umur 41 tu. Haram. Tepi. Tepi kalau yang tu penting. Sebab 20 saya nak belajar. Nak belajar. Dulu pernah belajar tapi tak belajar. Yalah, cara guru ni kita pun belajar dulu, ngaji dulu. Tak ada sempat. Bukannya orang senang tu. Anak ramai kan pindah sana, pindah sini. Jumpa 5-6 bulan kali. Lepas sikit-sikit. Jadi tengok macam terang tu. Nak dia ada terang jelas. Saya memang datang ni mana ada sebab apa. Oh, tujuan tu lah. Okay. Alright. Lain sembahyang tu tepi dulu. Itu dulu kenal. Bila abang boleh cakap lagu tu, yang ni dulu, yang lain tolak ke tepi. Kalau kata orang lain dengar, memang mereka jadi macam terkejut. Faham? Takkan tahap ni dia cakap semayang semua tolak tepi dulu sebab 20. Tapi itulah sebab kita tak faham. Tidak, kalau kita tahu wajib tidak boleh tidak, yang istilah mengenal ni dulu. Tidak? Penting gila. Itu sebab saya cuba cakap juga dalam YouTube, walaupun ada urutan, orang inbox, orang ugut kan, tak jumpa tak apa, dia cakap jumpa dalam undi macam tu punya tahap pun ada ugut. Dan ada pula yang berterima kasih, tua-tua umur 80 apa semua jumpa kat tua. Dia kata saya kat tua saya ada main dekat satu tempat ni, baru kan pergi tempat ni sempoi. Nama dia Baca Termeluh kot, tak salah saya kami sampai. Mula sampai tengok tingkat 2 shoot kan. Selalu buat kedai bawah di tingkat 2. Relax saat lagi dia pun main menuru. Makcik ada, yang perempuan muda ada, yang abang-abang ada. Lepas tu main pakcik umur 80 ada, main peluk. Mereka cakap terima kasih dah dapat main kat corok-corok kami tempat macam ni. Kalau kami nak pergi tempat-tempat mungkin susah. Betul-betul. Padahal saya yang terharu ni. Kita yang terharu orang tua-tua main.
Bukan kita nak heran budak muda ni. Orang tua-tua ni, mereka ni kadang-kadang mereka ada dua masalah. Satu masalah mereka takut mereka rugi. Satu lagi mereka kata, takkanlah pakcik duduk semayang dah puluh-puluh tahun lah. Takkan nak kata semayang pakcik tak diterima. Dia ada macam tu. Faham tak? Mereka ada ego trip mereka sikit. Kami makan garam dulu. Macam tu. Kan? Lebih garam. Jadi benda ni bila saya cakap tu pakcik tu, pakcik kata pakcik nak peluk dapat. Pakcik tak mau apa. Pakcik nak peluk. Jadi kita ni menangis pasal apa? Sebab dia faham. Dan dia tahu dah benda ni susah waktu dia muda dulu nak cari. Dan dia pun dapat dia dihina oleh kawan-kawan dia. Hari ni bila saya buat buku cakap di YouTube, Wan Nizam cakap dalam YouTube, ustaz-ustaz dia pun mungkin akan ada dan sedang cakap dalam YouTube. Orang-orang yang dulu yang kena hina dengan adik-beradik sendiri ni, dia kata nak tengok ni. Kamu boleh faham, aku tak boleh nak terang. Sebab aku mengaji untuk dia aku. So dia main peluk tu, dia kata pakcik nak terima kasih lah. Anak-anak pakcik yang protes pakcik dulu, bila ni baru nampak. Bila lepas cakap, Ustaz Izam cakap, baru dia pemula nampak. Pasal dulu tak ada internet. Ini macam semalam ni, makcik tu main. Waktu saya pergi tour saya sebelum ni, dia selalu main. Dia main duduk tang corner. Baru ni kat Sambai Hijau Selangor pun dia main. Kat Sungai Pecala. Main dengan anak dia. Lepas tu saya buat dekat Hooligan Cafe dekat Puchong pun dia main. Tengok. Kemarin dia main rumah saya tu daripada Kuala Lumpur. Main dengan anak dia apa semua. Tapi anak dia yang duk ikut dia tu, saya dah boleh nampak. Saya ada nampak body language dia. Kita nampak feeling dia. Dia tak setuju dengan saya. Muka pun tak mau tengok mata saya. Dan beralih ke lain perempuan. Lawyer lah. Study law ni apa semua. Mak dia beritahu saya kata saya faham lah makcik. Nak buat macam mana? Kalau you study apa sekalipun, you ada education apa sekalipun, you tak boleh memandang orang pada zahir. Pasal makcik ni main jumpa saya, suami dia ada jalan ni. Suami dia pernah cakap semayang sambil berjalan kaki, sambil berkenderaan ni apa semua. Tapi suami dia tak boleh nak terang. Bila makcik ni dah layan YouTube kami, layan Wan Nizam, layan kami, betul dia tengok kami sebut kataan yang mana suami dia, arwah suami dia pernah sebut. Jadi dia mula rasa terpanggil untuk sambung persoalan. Sebab jawapan dia tak dapat. Mula dia mula mengaji, dia mula tengok ni. Tapi anak dia masih remaja ni, masih 20 lebih umur ni, atau 25-26, yang study banyak pasal law, pasal apa ni, nak jadi lawyer kan. Hukum akal tu kuat. Jadi bila evidence, nak kena tengok bukti, nak kena tengok, dia nak tengok tang mana kalau bukti baru ni. Kalau bukti kes-kes tertentu sebagai seorang lawyer peguam dan hakim, awak boleh tengok ni barang curi dia, ni saksi yang ada masa dia curi tu, yang ni gambar mereka sempat rekod waktu dia curi tu. Tak adalah persoalannya kalau bukti awak ada saya pakai baju apa, kadang-kadang awak saksi mata, jadi semua ada. Tapi kalau dia seorang lawyer, anak seorang peguam, dia peguam, nak rasa logik tak logik pengajian ni betul tak betul, mana ada bukti pada luar. Dia bukti pada kepahaman. Kalau awak tak mengaji, awak tak faham. Tak mestinya awak peguam saya nak kena kata senanglah cakap kena ni. Bukan. Dia mesti nak tengok surah dan ayat. Itu tak cukup sebab dia dah baca lama. Kupasan kiasan. Quran ijma' ulama kias. Huruf, makna, maksud, maudu. Nak kena pecah. Yang khadim dan muhadas. Nak tak mana? Nak kena pecah yang dikatakan solat tu apa dia? Apa bezanya agama-agama lain di dalam mempertuhankan Tuhan? Dan ada bezanya agama-agama lain di dalam mempertuhankan agama. So this is have to be clear. Kita tak boleh sekat jarang. Kami dengar apa rambut dia lalu tu pergi dengar apa. Dah saya bukan pergi tengok rambut. Dengar apa yang keluar. Apa yang keluar daripada dia. Takluk dia ini. Tapi saya pergi bukan sebab basar yang tertakluk pada fi'li, kelakuan.
Penzahiran dia mata lah. Tetapi saya pergi Khawli. Nah, Khawli dia keluar, samak saya dengar. Tapi fi'li saya tak pandang. Sebab kalbi tu hak saya, bukan hak dia. Kalbi saya tak tenang, kalbi saya tak khusyuk, takluk dia tahu. Ini kita buka kerukunan. Kita buka kerukunan, kita tak keluar. Awak yang nak pergi mengaji sangat sebab rukun kalbi saya, tuan. Apa ada kena-menang rukun kalbi awak kalau saya tahu kan tuan nak rasa. Tapi takluk rukun kalbi adalah tahu. Hari ni kita nak cerita bukan nak suruh rasa, tapi nak suruh tahu ke tak tahu. Tuan-tuan yang ada di sini, ahli-ahli majlis ni, saya nak tanya, tahukah tak tahu bila semayang tak khusyuk? Bukan saya kata waktu lewat, bukan saya kata bacaan tak betul, bukan saya kata kaki tempang herot, tak. Saya tanya rukun kalbi tuan yang saya tak tahu. Kalau baca sengau, saya dengar, saya tahu. Kalau herot bunyi cacat ke apa, saya nampak. Tapi kalau tak khusyuk, saya tak tahu. Orang lain tak tahu, tapi tuan tahu. So hari ni saya nak tanya rukun kalbi tuan, tahukah tak tahu khusyuk tak khusyuk? Proses. Kalau tak tahu, tunggu masuk waktu pergi buat. Masa tu tuan boleh tahu. Tinggal lagi nak jujur dengan tak jujur. Sebab Tuhan kata innallaha la bizati sudur. Dan dia juga berkata, aku memandang apa yang ada di sudut hati manusia. Sedangkan dia mengetahui. So hari ni bila budak-budak lain duk hentam pasal rambut, pasal luarat ni, kita dah tahu dah. Peringkat dia dekat basar, takluk dia fi'li. Peringkat dia dekat khawli, takluk dia sama. Tapi kalbi dia tak tahu. Yang Tuhan nak tengok tu bukan khawli, bukan fi'li. Tuhan tengok, dia sebut dalam Quran, dia nak tengok hati. Di sini dah bercanggah. So how do we settle this problem? How do we process these things? If you don't open your heart, kalau hang tak buka hati hang berjujur, memang saya tak pernah khusyuk dan tawadu. So what? Okay? Kalau tak pernah khusyuk dan tawadu, kita ada soalannya. Kita ada suatu benda yang boleh kita proses. Yang tertulis dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan ayat 5. Yang tertulis dalam surah Mu'minun ayat 1 ayat 2. Yang tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Yang tertulis dalam surah Al-Isra ayat 36. So this is more, bukan kita nak cerita pasal bersedekah, bukan kita nak cerita pasal zakat dan haji. Kita bercerita pasal solat, ada surah-surah dia. So kita buka lah surah-surah yang menceritakan pasal solat. So bila benda macam ni di Malaysia, tak ada ustaz yang berani kupas kerana benar. Bukan berani kupas nak tunjuk ego keras apa semua ni. Berani kupas bukan nak kata orang lain bodoh. Cuma berani kupas nak bagi kata bodoh lah kalau menentang sesuatu yang kamu tidak tahu. Do not against something you not even understand. So kalau kita tak faham satu benda, kita tak boleh cakap perihal benda tu. Kita boleh bertanya, tapi kita tak boleh menghukum. Tidakkah Allah itu seadik-adik hakim? Surah At-Tin ayat 8 dia beritahu. So hari ni patut dipermudahkan ilmu sifat 20 ini, dan patut dipermudahkan ilmu mengenal Allah. Bukan dicaci tanpa sebab, bukan dicerca sampai orang takut nak mengaji. Padahal brother sendiri cakap tak salah. Orang ramai-ramai tanya dapat apa, benda kelakar. Tapi dia tengok Raja Lawak. Masa itu kerja mereka berlawak, berjenaka, membuat orang ketawa. Tapi bila hampa memegang watak-watak sebagai seorang ustaz, awak kena bawa cerita yang membebaskan perasaan takut dan bimbang di dalam mempertuhankan Tuhan. Sebab Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Seorang tadi komen, dia kata Allah Maha Pemarah kalau kita buat salah. Baik, saya tanya satu,
Kalau abang ni, saya jumpa abang, saya kata saya ampun segala dosa abang. Abang mesti tanya dia, apa aku buat kat dia? Duduk tak duduk, dia kata betul kat aku. Kalau hari raya boleh lah, salah ampun, tak ampun, mak saya batin, mula tak kenal pun sebut gitu. So hari ni, bukan hari raya, bukan apa tu, saya kata, aku ampun segala dosa-dosa hang kat aku. Abang mesti fikir, apa aku buat? Macam mana Allah Ta'ala nak jalankan kerja dia sebagai pengampun kalau awak tak buat salah? That is common sense. Hakim boleh menjatuhkan hukum apabila didapati bersalah. Masih tak? Kalau duduk tak duduk, hakim kata penjara 3 tahun. Awak tengah jalan makan kopi, hakim kemai awak, saya tuan hakim, penjara 3 tahun. Pasal apa kot? Tak salah, betul. Tiba Jadi bila awak ada buat salah, awak boleh pergi minta maaf kat orang, dan orang tu sedar salah awak. First kali awak kena bagi tahu apa salah awak. Baiklah kita pergi sedikit tasawuf dah masuk usul sekali. Saya ni nak cerita kat Cik Din lah. Nama apa tu? Saya Pun saya nak cerita kat Pun. Cerita apa? Kita pernah kenal ke? Tak, saya ada pernah nak cerita kat Pun. Dia dah nak tanya bila tahu saya kenal awak ke? Tak kenal. Bila kita bisa jumpa selisih ke? Tak ada. Malam, 3 pagi, saya main depan rumah Pun. Saya ambil semua kasut bini-bini Pun dengan anak-anak Pun. Saya pergi jual, saya beli susu anak saya apa semua. Lepas tu saya tak boleh tidur, saya mimpi kejam lah apa semua. Saya mimpi arwah mak saya mai menangis depan saya. Hari ni saya rasa bersalah Pun. Saya rasa bersalah dengan Pun apa yang saya buat semalam. Saya nak minta Pun maafkan saya dan saya janji saya bayar balik. So, ada tak jalan cerita untuk Pun memaafkan saya? Ada kan? So, kalau tak ada jalan cerita, macam mana Allah nak menjalankan pengampunan dia kalau awak tak buat salah? Sedangkan kalau dituduh sesat, macam mana kita nak bersoal jawab di medan mahkamah? Sedangkan yang menyesatkan itu sendiri adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Ibrahim ayat 4. Ada surah lain lagi pun. So kita ni kalau jumpa orang, kalau kita rasa kita betul di dalam beragama, kita jumpa dia kata dia ni sesat, maka double sesat tu kat kita, kerana menghukum orang sesat tanpa disoal siasat. You are not guilty till found guilty. Awak tidak lagi bersalah, awak tidak akan bersalah selagi tidak dijatuhkan bersalah. So nak menjatuhkan bersalah, evidence, witness, saksi, dan bersoal jawab, dan juri nak kena timbang. So dalam mahkamah syariah Pulau Pinang, macam mana mereka nak menjatuhkan sesat kalau mereka tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana mereka nak menjatuhkan bahawa apa yang saya duk mengaji ni sesat dan tak betul, hanya dikarenakan tuduhan dari orang yang tak mengaji, dan hanya dikarenakan tuduhan daripada orang yang cuba mengaji tapi tak faham. Kami ada bukti yang orang tuduh yang ni siapa dia, sila masuk, masuk. Oh dia ni, dia bisa main rumah saya, tapi dia tak faham. Kalau dia faham, saya boleh protes. Pasal mengaji untuk mengenal diri. Nampaknya dia mengenal kelakuan saya. Dia melihat apa yang tak ada cerita mengaji tentang tarikat. Kami tak pernah cerita buat tarikat. Tarikat tu dia konsep dan idea. Kita bercerita tentang diri. Kalau saya bercakap 7 sifat ma'ni, hayat, ilmu, kudrat, iradat, samak, asal, kalam. Buat dalam situ pula masuk sini. Hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakalim. Mana ada beza. Tapi kena faham lah hayat tu apa dia.
awak mengaji ni okey sifat 20 baik hayat. Kalau hak ni dia pergi buka keluar, baru ni di masjid buka agak sifat 20 tapi keluar lah, ke laut lah. Dia tak mau masuk ke sini. Cakap. Kalau kita kata hayat, apa dah benda tu hayat? Basar tubuh badan. Ada tak kalau kita usul ke sini? Ada tubuh badan. Hak Allah Ta'ala sifat dia. Buka perihal sifatullah. Basar, okey, hayat, ilmu. Ilmu tu otak, lembu pun ada, kambing pun ada. Belah kepala isi dan terkeluar otak lah apa semua. Orang koma pun ada otak. Brain dead pun ada otak. Kita pun ada otak. Pergi kat situ dulu. Mayat pun ada otak. Orang gila pun ada otak. Basar. Biji mata contoh. Orang buta pun ada. Mayat pun ada. Sifat 20. Tetapi biji mata belum boleh melihat. Otak belum boleh berfikir. Tubuh badan belum boleh bergerak. Sebab mayat ada semua tu. Ada mayat tak ada roh. Habis buta, pisu, pekak, lumpuh, brain dead, koma, semua ada barang. Lumpuh, ada kaki tangan, ada kudrat. Koma, ada iradat. Buta, ada basar. Pekak, ada sama. Nampak tak? Kot sini. Tu dia kata wafi anfusikum. Apalah tu sirun kita nak mengaji mengenal ni. Mengenal diri kita ni siapa? Lepas tu masuk sifat maknawiyah pula. Nak bagi dia dah tadi tak dapat jawapan tu. Basar memerlukan satu sifat. Basirun. Basirun tu penglihatan. Kalam. Mulut, lidah, mulut ni. Belum boleh bercakap. Dia perlu apa? Mutakalimun, iaitu perkataan. Perkataan. Otak. Ilmu. Perlu apa? Alimun. Akal. Fikiran. Tapi belum cakap yang memikir. Belum cakap yang melihat. Belum cakap lagi. Itu dia sebab ada khosak tarok ta'yin. Itu sebab dia ada adah wadah wadah. Itu sebab dia ada Allah Muhammad Adam. Ini nak kena pecah. Dia buka 2 lapis. Baru 2 lapis. Makni maknawiyah. Dah nampak dah tadi. Kalau ada jasad, iaitu hayat. Hayat kalau tak diberi dah satu sifat maknawiyah, iaitu hayun. Hayat bukan hayun. Hayat makni, hayun makni. Hayat itu syariat, hayun itu hakikat. Mana boleh cerai-berai? Yang orang nak entam mengaji tinggi-tinggi berhakikat, syariat tak buat. Tanya dia apa syariat? Syariat tu apa dia? Dia ingat 5 waktu. 5 waktu tu fa'ilun. Tak dia sebut syariat. Syariat ni 7 sifat makni. Hakikat itu 7 sifat maknawiyah. Mana boleh cerai-cerai orang bungkui ya? Mandi tak payah cebok. Orang siram lagi. Kalau dah terpisah tu. Itu sebabnya kita kaji di situ, nampak ditunjuk. Kalau nak mengenal Allah, nafsiah dengan sabiah. Kalau nak mengenal diri, makni dan maknawiyah. So, benda-benda macam ni, macam mana orang boleh tuduh sesat? Pasal kita tak bersoal tentang orang lain. Kita bersoal tentang kita yang mana ada kat mereka. Apa ada kat aku, ada juga kat aku. Tetapi ilmu tasawuf, ilmu makrifah ini telah dikeji oleh orang-orang yang hanya mengetahui perihal luaran fiqh. Fiqh itu sendiri masih lagi luaran. Mereka tak masuk kaedah tasawuf dalam fiqh tu pun. Mereka dah berani hukum orang. Itu masalah dia hari ini. Hukum tu tak ada pun. Salah saya. Tak ada benar betul. Sebab mereka tak pernah menghukum diri mereka. Itu saja. Kalau mereka hukum diri mereka, macam mana mereka nak hukum orang? Sedangkan aku dalam keadaan terhukum ni. Aku di dalam keadaan tidak daya upaya. Kalau tanya ustaz-ustaz fiqh, ustaz, dalam masjid ni kita duduk ramai-ramai. Kita duduk lagu ni dalam masjid. Bukan kita tak bisa duduk masjid kot. Bila dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua dalam masjid tu perhati. Perhati dia. Semua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua sambut.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua sambut. Mai dia kata hayya 'alas solah. La haula wala quwwata illa billah. Kita dengar satu nada yang lain. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada satu orang tanya, pasal apa kita jawab dulu ni? This is a climax point. Mai ke masjid nak semayang. Semayang nak berjaya. Tak mau semayang dirumban dalam api neraka wil, neraka sakar. So kita semayang nak berjaya. So kenapa cakap kita tak berupaya? So kenapa kita pergi buat benda yang kita sendiri cakap kita tak berupaya? Tuhan kata jangan kamu membuat benda yang kamu tidak ketahui. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan juga pengetahuan dia akan diambil kira. Itu surah, itu Al-Quran. Bukan saya cakap buat hadis-hadis ni. Kalau hadis ada orang bilang kata ni betul ke hadis apa ni ambil. Ni Quran ni jelas dan terang. Sedih tak kita duduk di Malaysia ni, ilmu mengenal Allah ni dianggap sesat. Guru-guru tasawuf dia kata cakap kampung, guru-guru tasawuf dia yang berada di ini di soal siasat atas kepahaman fiqh yang tak lepas. Bukankah satu benda yang sangat bercanggah kita pergi bertanya seorang guru yang sangat mahir dalam geografi, atau kita bertanya dengan history, cikgu bertanya pasal sejarah, kita bertanya dia pasal hal ehwal agama. Dia tahu, tapi dia tak faham dengan benda tu. Dia tak peka, setakat tahu je. Tanya bidang dia tengok sejarah. Dia dibagi saya malam ke pagi. So, kenapa ulama fiqh nak menyoal ahli tasawuf dengan makrifah? This is something wrong. You have done wrong things. Dari segi prosedur pun tak betul. Kenapa sampai macam tu? Kalau kata hampa ada tauliah, bahagian hampa lah. Bahagian tauliah fiqh tu lah. Ini ada mengena-mengena apa kalau ilmu mengenal Allah ni? Ini bukan untuk yang ramai. Ini untuk diri sendiri. Walaupun duduk di dalam kelompok yang ramai. 5-16 orang, 20 orang yang mengaji. Tetap it's a very individuals matters. Dia tak faham konsep dan idea tu. Kenapa nak pergi serbu rumah orang nak ngaji? Macam-macam kelab dulu ada. Kelab Belia, kelab UMNO, kelab pemuda PKR, Parti Harapan, apa kelab macam-macam kelab ada. Yang ni yang tak ada kelab ni, orang main nak main mengaji mengenal Tuhan yang menjadi salah. Ampun ni jenis ulama apa di muka bumi ni? Ampun jenis apa yang sebenarnya ni buat orang nak mengaji ilmu Allah ni sampai jadi susah. Sampai bertuduh macam-macam. Biarlah anak dia hilang, baik pergi kat dia lah. Dia pun sesat. Dalam mahkamah syariah, apa buat dajai kat aku, apa buat kat aku sampai macam tu sekali. Aku punya anak hilang macam seolah-olah aku tak ada perasaan. Apa ahli agama macam mana? So saya perlu takut ke dengan ahli agama macam ni? Saya perlu getak ke bila mereka panggil nak soal jawab? Saya perlu steady pergi. Saya terus mai hang kadi ke, hang mufti ke, hang 12 nawi ke, hang 21 muka iman ke, mai aku nak cakap apa yang aku ngaji, yang apa mungkin tak minat, tapi tak salah benda ni. Kalau salah tang mana? Kami menanggung hina, ditipu, dikenci. Tipulah, benda soal tak jawab. Duk cerita bagi cukup sejam lebih nak masa waktu dah. Okey, wabillahi taufiq, yang baik daripada Tuhan, yang buruk pada saya. Yang kami duduk ni depan Tuhan ke depan apa? Kau duduk depan awak, buruk belaka lah. Kita nak hak Allah SWT yang kata yang baik lah. Tetapi dalam Rasul Allah Ta'ala kata buruk baik daripada dia. Dia menyesatkan, dia beri tunjuk. Yang apa pandai-pandai bercakap daripada hampa pula. Ada pula kemampuan ni hampa. Kita duk ajar, kita duk lebih daripada introduce ilmu yang macam mana kat kita ni. Jadi mak nganga dengar
Semayang kita ni tak ada khusyuk dan tawaduk ni. Fawailul lil musallin allazina salatihim sahun. Nak tahu tang mana benda ni? Mai surah Nuh berkata pula, mereka menyangkakan mereka telah membuat sebaik-baik amalan. Mereka telah mendustai ayat pertemuan dengan Tuhan mereka. Pertemuan dengan Tuhan mereka, ayat-ayat Tuhan ni dengan pertemuan dengan Tuhan mereka. Tuhan mereka. Pasal apa dia sebut Tuhan mereka? Tak sebut ayat pertemuan denganku. Sebab dia yang cakap. Tak ada satu orang kata tak terfikir ke? Kenapa Tuhan menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 62 pun disebut tak peduli Nasrani ke, Yahudi ke, Nasrani ke atau apa. Tapi kalau mereka beriman dengan Tuhan mereka, mereka telah selamat dan mereka juga tidak akan berduka cita. Sama dengan surah Yunus ayat 99, ayat 62, tak berduka cita juga. Very significant. So hari ni kita yang pergi mengaji di sekolah-sekolah macam budak-budak muda ni kena buat kira mulai ni nak kena menangis-nangis, berduka cita, mengenang apa yang nak kenang ni. Hampa create apa kat budak-budak muda ni? Ustaz tu buat suara sebek, dia buat suara sebek pakat menangis habis. Sukses ke tu? You make people what? Apa dia yang betul yang nak buat? Yang perlu buat psikologi apa ni? Cuba bagi dia tenang, seronok, damai dengan mengenal Tuhan, mengenal hakikat dia apa. Tapi yang perlu bagi psikosistem jenis apa ni yang perlu buat? Menakutkan orang, bagi fears. Kita cerita hak bagian Tuhan, jangan ganggu lah. Dia yang memilih, dia menyesatkan. Kerja kita ni apa dia? Nak hukum orang lah. So saya tak pedulilah benda tu. Saya tak pedulilah orang yang berpakaian, berjubah, serban apa semua duk jual ilmu yang macam ni. Saya tak pedulilah. Saya orang kat ni ya. Senang bagi anak-anak muda. Kalau berada main jumpa saya apa, macam makcik semalam main dulu. Makcik main dulu daripada Terengganu. Semalam ada satu makcik juga daripada Kuala Lumpur. So hari ni berada daripada Johor. Tengok nak cari apa ni lagu ni. Sebab berada dah kata dah, lu jumpa balik tak apa gelak ketawa. So tak masuk alam diri, tak mempersoalkan siapa diri kita. Sesungguhnya Muhammad itu maksum. Muhammad mana? Naik saksi atas Muhammad, saya tak bisa tengok. How do you want me to be okay, to feel good? Suatu benda yang aku tahu tak betul ni, hampa tak bagi tepat ni kat aku ni. Hampa diangkat aku buat pergi kat kubur, lepas tanam mati belah. Balik kena roti ke apa, kena roti pisang ke, majik ke apa-apa, perut kunyit ke apa, berarti tiba rapat. Aku duduk dalam tu pun tak beli lah. Dia sedap kata itu kan beli ke bawah. So hari ni kita ada persoalan. Kalau awak nak tolong, kalau nak tuduh aku sesat, tunjuk jalan. Jangan tuduh diam. Tak boleh macam tu, tak elok. Atau aku berpaling daripada hampa semua. Sebab Tuhan cakap, jadilah pemaaf, buatlah yang ma'ruf dan berpalinglah daripada mereka yang bodoh. Maka terputuslah antara kita. Sebab hampa yang menghukum, hampa yang membenci, hampa yang datang dengan statement benci. Betul tak? Kita nak buat macam mana? Bukan kita, saya saja betul tak? Inna syani'aka huwal abtar. Betul tak? Saya selalu mengingat yang sama mengenai ni. Saya tak akan tukar benda-benda yang simple. Wailul likulli humazatil humazah. So kita kena tahu yang mengumpat tu celaka lah kita. So kita tak payah nak beritahu. Itu kerja Tuhan dah tetap lah benda-benda tu. Kalau yang itu sebab dia jadi kawan-kawan saya kadang telefon saya bagi tahu kat saya, part aku ni lepas mengaji ni kena macam-macam. Adik-beradik mula tak puas hati, kono mula tak puas hati, apa semua. Hang tu puas hati ke tak puas hati?
bagi aku memang puas hati. So apa masalahnya? Hang ngaji bukan untuk bagi adik-adik puas hati. Hang ngaji adalah untuk hang. Hang ngaji bukan untuk bini hang asal dulu. Bukan anak-anak hang. Hang ngaji untuk hang dulu. So kalau hang rasa betul pada hang, itulah kemuncak pengajian. Untuk ilmu mempertuhankan Tuhan. Kalau ilmu nak mempertuhankan agama, hang nak kena orang lain tengok hang elok lah. Very simple, clear, common sense. Mana ada ustaz nak pergi masuk, nak ambil ceramah, nak ambil duit di masjid, rambut dulu ni. Common sense lah. RM3,000 datang. Tidak pun RM3,000 baru lah. Kenduri cantik. Itu mereka punya permainan. Jadi saya tak mau nak tekan apa-apa lah. Cuma tapi fikir balik lah, orang yang main situ, adakah kita nak bagi dia gelak ketawa untuk 1 jam ke tu? Kalau kita sebagai berniat ikhlas nak bantu dari segi spirituals, so kita pergi matter spiritual tu ya. Bak ni kalau buka site ya bang, saya buka very simple ya, sebab 20 site ya bang, boleh nampak ya. So sehari bila adik saya mangkit, dia buka lah bahagian dia belah tu. Dia dulu zaman kawan mengaji tu lah, duk kata semua sesat lah. Semua kawan gila adik-adik yang cerita lah, semua sesat. Betul. Tapi layak lah, tak ada benda kan. Hidup bukan kerana puji, mati bukan kerana keji. Apa ada? Saya total kawan belajar okey. tahun 96, subuh 16 tengah liang orang boleh. Tapi boleh masuk kat sini. Dia boleh masuk ke situ lah. Dia ada kawannya dengan dia. Dia belajar. Kalau macam tepat ke? Dia lupa lah main gitar orang. Tapi mula-mula nak belajar tu, dia pecah sikit-sikit kan. Tak tahu kepala mana dulu. 16. Dia datang, dia panggil rumah. Belajar. Buka lagu nyanyi, main gitar apa semua. Kali buka sikit, tak dengar ke, tak masuk. Sebulan, 2 bulan, barulah masuk sikit kan. Tengok yang ngaji tu, dia kata kan jangan tengok aku. Dia kata, aku main gitar, apa yang aku keluar ni, anda dengar. Dia kata, bawa buku tu besok kan tak dapat. Orang ngaji-ngaji boring, main lagi, nyanyi lagi, orang cerita lagi. Siapa yang tak, lepas tu mula-mula tanya, pasal dia tak semayang? Tak pernah umur tanya. Sama mengaji duduk semayang tu. Yang kita lepas tu lama lah, tahun ke tak pernah, memang tak pernah tanya semayang ke tak. Dia suruh kita fikir sendiri tu. Kita fikir sendiri lah, apa tak semayang lah, dia cerita. Macam-macam dia cerita. Yalah, dalam itulah. orang masjid. Sebab bab semayang ni is very sensitive lah. Sebab kita diajak bab semayang ni 5 waktu dah nampak tu lah, tu kita balik apa semua. Kita diajak buat sudahlah. Tapi kita tak ada cerita. Mereka cerita tak buat masuk neraka. Tapi mereka tak cerita pula kalau buat tak khusyuk dan tawaduk, neraka will. So benda-benda macam ni mereka masih sembunyi je. Kalau hang semayang tak khusyuk, masuk neraka juga. Tapi khusyuk dan tawaduk itulah yang paling penting dalam semayang. Yang tu dia tak mau cerita. Takut nanti bila orang soal dia tak boleh jawab. Tu lah lepas tu je cuma fikir dia tu. Dia buka sikit lah. Dah lama, dah setahun baru buka. Juga fikir, kalau kau angkat takbir, bila kau angkat takbir, kau dah ingat lembu kat padang, kain tak angkat kat luar. Orang yang pergi ke sungai, tak tengok tajur tu. Dia gala-gala pusing dalam tu. Yes. Maka apa yang kau niat, itulah Tuhan kau. Yes. Yes. Alamak. Dia fikir tu. Lepas tu dia senyap lagi. Dia biar dulu. Dia biar lagi. Lepas tu kan, orang dia kata, mula-mula mak awal tu mari potong awal rambut tu, kenal Tuhan dulu. Tuhan tu kau kenal dulu, barulah kau boleh buat. Dia tak sebut semayang lagi tu. Dan dia buka lagi, tu buat semayang tu. Bila sambut semayang, la haula wala quwwata illa billah. Cara fikir. Dan yang kau nak bangun lagi.
Dah bawa lagi. Turun Merami 3 bulan pecah pun. Tapi sama lagu tu kan apa? Tokoh nak dapat ni kata satu solah tu apa ni nak kata daimun tu apa, khosyi'un tu apa. Kalau kita proses bagaimana penyembahan nabi-nabi. Sedangkan mereka dah bersyahadah hati Muhammad. Muhammad itu sendiri bersyahadah hati dia. Dan Muhammad juga. Tapi Muhammad mana? So hari ni proses buat kalimah tauhid syahadah tu belum terlepas lagi. Macam mana kita boleh bercakap bab jom solat? Kita boleh guna cogan kata jom solat. Ajak orang semayang boleh, tapi nak ajak orang semalam pasal kau tak mau. Kalau nak buat, nak bagi senjata kat satu orang, kena ajak dia macam mana nak pelihara senjata tu dulu. Kau dia jam ke, dia apa ke apa. Betul tak? Askar-askar semua yang membawa M16 mesti dia tahu macam mana nak kongkai M16 tu. Bersama dia ya. Kalau kita bawa solat tak lengkap, dia tulis dalam Quran beberapa ayat, dia sebut perliharalah solat kamu. Boleh pertibai pun waktu. Dia pikut tu. Dia tak cerita pasal usyuk tak usyuk. Macam abang kata lembu tu, ingat tak sangka ada satu perempuan itu main sini, dia kata apa? Dia jawab soalan matematik dia dalam solat. Dia nak tak nampak tu dalam solat, dia nampak. Mananya yang dia kata khusyuk dan tak apa tu. Iblis dia kacau kot tu lagi senang. Dia tak takut kalau awak pergi semayang. Iblis dia cuma takut kalau awak mengenal Tuhan. Dia tahu dia tak boleh makan cekak. Itu sebab Illuminati ke Freemason ke yang di luar negeri jumpa saya, mereka tak boleh makan terus. Kalau kita ni ahli sufi, mereka tahu lah what are you? Kita what are you? Kita cakap I'm a sufi, I'm study to find myself and find God. Oh okay. Mereka tak boleh masuk. Dia kata kami sendiri dah ada macam-macam mazhab, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i. Kalau kita proses, mereka ni beriman kat siapa? Taubat. Mereka ni beriman kepada Allah dan Rasul. Sedangkan Allah dan Rasul berserta dengan kita di mana saja kita berada. Kenapa masalah kita tak mau ambil direct line? Kita nak pergi ambil ni, kita menghina diri kita, tak bersih lah itu ini apa tu. Diri yang mana? Awak bercakap ni daging lembu pandai awak makan. Lembu dia berak rata tak pernah basuh. Ada kulit, makan daging dalam. Pandai pula. Jadi dia tak tahu diri yang terperi, diri yang terpuji, diri kita ni adalah peringkat-peringkat kau nak urai kan. Tapi kita tahu setiap yang dua terlebih pada yang satu. Yang satu tu special, yang tak pernah lupa Tuhan walau sesaat. Sedangkan Tuhan kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada kena-mena kita pun. Kalau Allah berselawat atas Muhammad, atas apa nama ni? Mun pun dengan pun apa ada kena-mena. Tapi bila pun dah kenal siapa sebenar Muhammad tu, baru ada kena-mena balik. Baru dia jadi cerita dia balik. Baru banyak kalimah masuk balik. Baru kita nampak tauhid dia masuk balik. Baru kita nampak hadap wajah, guna wajah masuk balik. Baru kita nampak yang dikata zatu solah tu macam mana. Baru kita tahu nak susun diri di antara dua niat tu macam mana. Baru kita boleh tahu yang dikata aniyatu bi qalbi bila sautin wala hurfin. Niat letak di hukun qalbi tu tak bersuara dan tak berhuruf. Baru kita nak tahu tubuh niat tu siapa. Itu nak cerita pula ni. Sampai kita tahu yang kita ni tak berupaya, nak kena kenal dulu siapa diri kita yang sebenar-benar dia. Dan benda ni kalau dah kenal sebenar-benar diri tu, dia bukan masuk dalam bab tasawuf. Dia bukan masuk bab fiqh dan usul. Kadang orang mengaji mengenal diri, dia pergi silap, dia patah balik masuk ilmu hakikat. Mulalah pun kata dia ni belum lagi, dia ni tak boleh, guru ni lagi bagus, dia ni tak bagus, hang belum lagi, hang baru mengaji. Mula macam-macam. Tapi kalau balik pada syariat,
You are yourself. You are what you are. Hang ni sebenarnya hang macam ni lah. Terimalah seadanya. Hang tak boleh condemn diri hang. Kalau hang condemn diri hang, macam mana nak kasih dengan diri hang? Kalau hang menghina atas diri hang, whatever kesalahan, jadilah pengampun kepada diri sendiri dulu. Atas kesedaran. Terimalah diri itu. Pujuklah diri itu. Yang kita ni sebenarnya nak menuju ke arah kebaikan. Sebenarnya kita nak pergi ke sana, tapi tak tahulah pula jalan lecah becah habis. Tak tahulah pula tayar ni nak sangkut jalan tu, nak buang masa habis pelengah habis. Tapi pada hal tu nak pergi zairah orang sakit. Baik perbuatan tu, tapi tak tahulah pula tanah liat tu hujan ke apa, kita jadi begitu susah. Tak main tak apa kalau ni. Kita bukan doktor pun. Mula macam-macam ni main lah. Sebab tapi kita relax aja, yang kita nak buat ni best. Ini dugaan dia. Ini jalan cerita dia. Bila kita boleh cakap macam dengan diri kita lalu tu, kita comfort diri kita lalu tu. Ish, apalah aku ni awak jadi bunyi pasal apalah aku buat. Yang tu silap. Kalau kita dah mengaji, kita boleh tahu this is part of journey. Ini perjalanan dia. Kalau aku harus pisah dengan anak aku, terpisah. Yang tadi cakap dalam telefon pasal Abang Mai. Tahu masa lepas Abang Mai tadi tahan. Saya kata tak apa, masuklah rumah saya tadi. Anak saya duduk dah tu, Aminah Hazali, tak sat kan? Saya tunjuk gambar ni. Saya duduk tengah live dengan mereka. Abang Mai dua orang salam saya, kata nak jumpa saya. Saya kata masuklah rumah saya, orang mana pun boleh masuk. Saya kata masuklah, tak kenal pun tak apa, masuk dulu. Tahu anak saya kata apa? Beh, rumah macam syurga. Azali cakap tu, Allah, beh, rumah macam syurga. Kita tak payah nak fikir. Hai, maksud dia tu kita dah ajak usul. Orang yang baik akan masuk syurga. Contoh dia lah, orang yang baik. Takkanlah saya nak masuk orang jahat dalam rumah saya. Saya pandang baik lah kat siapa yang main nak jumpa ni. Masuklah dalam rumah aku. Kalau aku kenal tak kenal tak apa. Pasal hampa tu baik. Bukan hampa nak main buat jahat. Kita sangka baik dah, kira baik lah. Tu dia cakap betul, beh apa, orang tak kenal pun boleh masuk rumah macam syurga, dia kata tu. Sebab kita ajak benda yang awal. Anak saya lah ni tak pegang banyak tu, Aminah. Apa pun tak apa-apa, aku pegang Bismillahirrahmanirrahim. Boleh cukup. Cukup lah, pasal kita dah pasok macam-macam dah masa dia muda. Kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang ni, apa masalah apa yang sebenarnya? Kita kembali kepada tu. Dia pegang yang tu lah. Dia nampak semua best. Yang tak best pun best. Sikut mana pun akan jadi best. Dia kata tidak aku uji kamu di atas satu alasan ni, melainkan adalah untuk kebaikan. So, tak best baru berlaku. Yang best akan main lah. Kita fikir lah tu je lah. Ni duduk tengah tak best ni, dah lagi best lah. Mesti best lah. Lagu wayang kita duduk tengok. Lagu Piramli kenal lagu ni lepas lah best. Dia nak bagi kata macam tu. Kita kena yakin macam tu lah. Hai, seleb rumah pun tak ada kita. Seleb rumah tak ada ni. Apatah lagi hayat ilmu kudrat iradat sama pasal kalam ni semua best. Kadang orang mengaji dia nak cari kebaik, dia nak mengaji nak cari karamah, nak cari mukjizat. Sebenar-benarnya ada hayat, ada pergerakan, ada yang menggerakkan, ada basar, ada hayat, ada hayun, ada kamu hayat. Ada basar biji mata, ada hayun penglihatan, ada basar biji mata, ada basirun penglihatan. Ada kaunuhu basiran yang melihat. Itu semua istimewa. Nikmat tu yang kita tidak akan dusta. Nikmat itulah yang sentiasa ada. Itu dia kata nikmat apakah yang kamu dustai. Kalau kita baca dalam surah Ar-Rahman banyak. Betul tak? Kalau ada hayat, tak ada ayun. Tapi bila ada hayat, ada ayun, kita dusta kata yang tu kita punya. Ada basar biji mata, ada basirun penglihatan. Lepas tu kaunuhu basiran yang melihat, kita kata kita punya. Takkah kita dusta? Takkah kita
kita nak letak elok-elok benda ni. Hayat perlu hayun. Hayun tu pun belum lega. Dia kata khaunuhu hayat, khaunuhu basiran, khaunuhu mutakaliman. Jadi benda-benda macam ni kita kena letak elok sampai kita tak dah hak kita ni. Sampai kita dapat tahu yang mana tu dah imun, semayang tak pernah putus-putus, walaupun kita duduk lalu ni pun kita tak putus. Tetap bukan kita yang buat. Dapat yang tu nak terang macam mana kat orang yang kata kita ni tengah sambil berkenderaan, sambil berjalan kaki, kita tengah nak hurai bab ni satu hal juga. Sebab apa? Sebab dia pun nak tengok perbuatan. Bila tanya perbuatan Allah sendiri tak nak tengok. Dia dah kata aku memandang hati ni. Dia buat kawan tu kata kau kena cari semayang yang berkekalan. Dah kekalan. Tak betul-betul Dia cerita macam ni. Kalau kita biasa dengar lah, zaman saya tabligh dulu, zaman saya join perihal agama banyak, ada orang cakap apa tau, Muhammad ni dulu semayang 50 waktu sehari semalam. Ni kita nak cerita soal tak mampu ke tak tahu. Sehari semalam bermakna dari umur dia akhir balik sampai ke dia Isra Mi'raj, macam 43 atau 57 orang cakap kan. Sebelum ditunjuk cara-cara semayang, makna dia semayang 50 waktu. Halah, saya kata dia kahwin umur 25. Kalau 50 waktu sehari semalam, masa bila dia buat sesuatu untuk hadirnya Fatimah? Masa mana dia buat sesuatu untuk berniaga? Masa mana dia pergi nunggu sini? Sedangkan dalam Quran ada sebut, surah Al-Baqarah ayat 239, dia sebut seandainya kamu berada di dalam ketakutan, maka bolehlah bagi kamu bersemayang sambil berjalan kaki, sambil berkenderaan. So solat yang sambil berjalan kaki, sambil berkenderaan ni solat apa? Kalau saya kata saya tu nama dia Da'imun dengan Rosyi'un, solat itulah yang dibawa sepanjang masa. Dan 24 Nabi-Nabi dulu yang tak nampak rupa bentuk solat dia. Sedangkan Muhammad kata aku membawa agama yang dibawa oleh Musa dan Ibrahim. So Zakaria, Yahya, Ibrahim dan sebahagian lagi Nabi diarah untuk bersolat. Tapi solat dia macam mana? Kalau kata Isra Mi'raj baru tunjuk gaya solat. So hari ni tak mampu kau tak tahu. Pandai-pandai dia cakap solat tu kita tak mampu. Sedangkan solat 5 waktu ni pun awak tak mampu. Kenapa awak sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim? Awak cakap apa? Awak cakap apa? Awak cakap yang 50 waktu tu tak, kita tak mampu. Sebenarnya you tak tahu, bukan tak mampu. Kalau dah tahu, bukan kamu yang buat. Yang mampu tu, yang berdaya upaya tu siapa? Sedangkan 5 waktu ni awak tak daya upaya, dia kata awak buat. So hari ni benda macam ni mereka tak mau proses. Saya masa saya sembang dengan Mufti dulu, sampai kami jadi kawan. Sampai waktu saya tak ada duit, saya masuk dan berjumpa dia, kata pinjam RM5 saya nak makan. Dia bagi RM10. Jadi member Mufti tu, Datuk Syekh Azmi tu mula bertekak. Sanak saya hilang, dia tumpang sedih. Tekak kalau bunuh ni dia masuk membapak lukisan saya apa semua, nak lukis pergi jalan. Dia kata saya tak ada duit, nak lukis pun tak boleh. Anak hilang, orang tuduh sesat. Jabat agama macam ni, hak atas ni dia buat leceh. Masa tu mahkamah sekali di Lebuh Pantai. Dia kata ni bawa pulang bagi RM10. Jadilah untuk perkara ini. Dia kata. Bila bersembang dengan dia kata ilmu ni betul. Memang sifat 20 ni tepat. Memang ilmu mengenali Allah ada, ilmu makrifah ni ada. Tapi orang ramai tak tahu. Takut mereka bawa jadi tak betul ramai nanti. Pasal apa jadi tak betul? Kalau ilmu tu betul. Kalau orang yang bawa tak betul, dialah masalah. Bukan ilmu tu salah. Pergi tengok dalam wad gila tu, Hindu, Cina apa semua, awak dia pun ngaji makrifah kan jadi ilmu tu. Tak belajar aku gila tu. Kenapa pergi letak pasal ilmu orang jadi gila? Bukankah kejam statement tu? Ilmu mengenal Allah ni. Kenapa pergi letak lagu tu? Kalau bawa pergi pejabat ni jalan Perak, hospital gila tu.
Ustaz tengok, pergi Tampoi, pergi tengok Ustaz. Tanya doktor sana, dia ni gila sebab mengaji makrifah ke? Dah. Cerai lah, mati lah. Tak tahu, ambil dadah lah. Ada itu, ada ini, apa dah. Macam-macam lah. Jadi mentor. Tak mengaji pun. Nina Robert, kawan kampung. Tak mengaji pun. Dan ni cakap seorang lah. Jadi mentor duduk seorang-seorang duduk cakap duduk ni pun. Tak mengaji pun. So kenapa mudahnya cakap kitab ni diharamkan sebab orang tak faham dia jadi gila? Bukan salah kitab. How can you? Dalam 40 pelajar dalam sekolah, seorang yang dapat satu. Sebab nombor satu tu untuk satu. Kalau kenal yang satu tu, kenallah yang satu. Peduli apa yang ramai tu. Sedangkan yang dalam kelas tu ada 42 orang tu, yang duduk nombor 42 tu tetap menghadap guru yang satu. Tapi tak faham. Tak balik ulang kaji. Tak mau bertanya, balik lempak beg pergi main toy. So salah siapa sekarang ni? Salah cikgu yang mengajar tu ke? Salah ilmu pasal dia duduk meja belakang ke? Atau salah mana? Tanya balik yang dapat nombor satu tu duduk meja depan ke, duduk tengah ke, duduk tepi ke, duduk apa? Come on. Berebutlah semua duduk meja tu. Kalau sebab meja tu dia dapat nombor satu. Pak dia balik, cikgu, anak saya dapat nombor 8. Yang dapat nombor satu siapa? Dia duduk macam tu. Mangkit, bagi anak saya duduk. Takkan macam tu disebabkan kursi dengan meja pula. You see? Good.